and then achieve berapa accuracy. However, another author tu siapa? Achieve berapa pula dia punya accuracy. Tapi dia gunakan teknik tu plus apa-apa. Macam itulah. Tak tulis. Faham kan? So, baca lah. Baca dalam paper how to write literature review. Faham ke tak? Tak faham nak tunjuk ke apa? Aku tak faham ni. Boleh tak kalau doktor macam boleh demo sikit ke? Tak malas tak demo. Boleh. Sekejap Sebab doktor demo sampel je. Sekejap saya cari. Okay. Saya tunjuk YouTube. Sebenarnya ada. Alah, tak ni masalah pula komputer saya ni tadi pagi tersalah tekan. Saya tunjuk YouTube on that. How to write that one. Saya tak bagi awak YouTube mana. Nanti saya share dekat dalam awak punya. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Are you ready to give it a try? Free. Visit Grammarly.com today. Nampak tak kelas? Nampak sekali putih je doktor. Nampak tak sekarang? Okay, dah nampak dah. They are getting excited knowing that we are coming. They're running here. You look at that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok video ni. Saya pun lupa nak tengok. Tapi saya pernah tengok dah ni. Okay, this is on how to write literature review. Very simple, 3 minutes. Tengok Hari ini saya akan menerangkan bagaimana untuk menulis literature review ataupun kajian literatur dengan cara yang mudah. Contohnya kita lihat ini artikel A yang ditulis pada tahun 2009. Kemudian kita terus melihat kepada discussion yang dicadangkan dalam paper ini. Okey. Ini adalah paper B yang ditulis pada tahun 2006. Tajuknya. Dan ini adalah result bagi paper ini. Kemudian dengan cara snowball, kita melihat pula kepada references untuk sampaikan kita kepada artikel C. Setelah mendapatkan artikel C, ini adalah artikel C pada tahun 2002. Kita kumpulkan result yang didapati daripada paper ini. Okey, ini adalah resultnya. Maka sekarang kita telah mendapat contoh mudah daripada artikel A, B dan C. Oleh itu, kita dapat kumpulkan bahawa beberapa studi telah dibuat berkenaan. Takkan nak ada sampai 10 kan? Banyak sangat kan? Okay. So apa yang ada dalam writing you for half pages tu, you kena cite kan? Tak kisahlah ada 10 ke, ada 3 ke, ada 4 ke, ada 5 ke, you letakkan. Plus dengan artikel lain yang you dah mention dalam you punya mind map. Boleh kan dapat 10 daripada mind map tu kan? Boleh sebenarnya. Boleh kan? Tapi saya tak adalah minta dalam tu sampai 10. Tapi if you want to do sampai 10, very very good. Mungkin panjang sikit lah you punya tu, jangan panjang sangat. Nanti saya kena baca banyak.
Banyak awak ni ramai. So buat half je. Half pages je. Half pages mungkin dalam 3 ke 4 reference you will refer. Tapi you can refer 2-3 kali juga tau paper yang sama. When you write, tak semestinya satu. Tapi bagus sebenarnya kalau you refer different literature. And please make sure that literature is the recent one. Tak nak yang lama-lama sangat. Kalau boleh starting from 2022 and then 2021, 2020, 2019, 18 lah paling lama. Okay, especially part related works. Teori tak ada masalah lama. Teori kalau ada 1950 pun tak ada masalah. Okay, sebab teori tu is fundamental knowledge. Fundamental knowledge kita tak boleh ubah. Kan? Dia memang macam tu. Okay, nak tengok yang lain. Mana lagi contoh lain. Banyak ada orang ajar ni. Cara menulis teacher panjang sangat. Dr. Hisham. Doktor, Yes. Tapi saya ada soalan. Nazri. Nazri ya Nazri. Contohlah macam ada satu paper yang kita baca satu paper. Lepas tu macam kita nampak ada benda yang kita nak cite lah. Tapi benda tu, paper tu reference paper lain juga. So bila kita pergi paper yang dia reference tu, paper yang dia reference tu paper lama. Tapi paper yang baru dia paper tu paper baru. Tapi yang dia reference tu paper lama. So benda tu relevan lagi ke kalau nak ambil? Okay. Dalam paper baru tu, dia refer pada paper tu dia nak cakap pasal apa? Atau macam definition of anatomy skin ke macam tu. Definition. Dalam paper yang baru, bila dia cite paper tu tahun tu bila? Contohnya paper baru tu 2022, yang paper yang dia cite tu paper tahun bila? Yang cite tu contohlah Tahun lama. macam 16, 17 macam tu lah. Tapi tak adalah macam rapat sangat dia punya ni range tu. Boleh je. Nazri, sebenarnya kelas bukan tak boleh refer paper yang lama Kalau definition tak ada masalah pun. It's just that tak boleh banyak sangat. Kalau ada 1-2 reference you yang like 2011, 28, lagi 2015 boleh je. Tapi jangan banyak. You must have more recent references. Like macam 2020 tu ada 10, yang tu ada 2 tak ada masalah. Boleh je. Kan kadang-kadang tak jumpa kan. Boleh. Especially definition boleh kalau dia lama sikit, tak ada masalah. Tapi cara you buat tu betul Nazri. Bila you jumpa satu artikel yang dia refer, you buka artikel tu and then you kena cite that one. Okay? Okay, thank you. Yang lain? Kalau macam kes saya cuba nak backtrack tapi masa nak buka artikel yang dia reference tu, dia block access. Iman, itu bukan masalah tu. Macam mana nak buat kelas kalau block access? Sci-hub lah. Kalau Sci-hub tak ada, saya cari paper lain lah. Kan saya cakap, awak kan pergi library session tu, minta library yang cari. Dia tak bagi tahu awak boleh suruh dia orang carikan? Boleh, tapi saya macam segan nak minta dia carikan. Ya Allah, tak boleh segan-segan. Kalau awak tengok researcher, awak tengok top profesor-profesor ni kan, kalau dia tengah menulis any papers ke, tiba-tiba artikel yang dia nak tengok tu tak boleh. Malam dia tak kira malam-malam tu juga dia message. Kalau dia ada nombor telefon, dia call je. Dia suruh cari. So, bila awak tengah in the mood of buat benda tu, tapi awak tak dapat benda yang awak nak cari tu, dia jadi macam ganggu sikit momentum tu. Tapi tak apa, awak message je. Dia boleh email ke macam mana? Librarian? Boleh email? Ke ada chat ke? Ada sistem ke? Ada? Email rasanya dia sebut hari tu masa library session tu. Okay. Email lah. Email je. Awak email tengok dia punya respon, laju tak? Patutnya laju. Maksudnya dia kena respon immediately esok tu lah. Also, dekat eFuture tak ada attendance untuk hari ni. Doktor. Oh, ya ke? Thank you for reminding. Super. Okay, sekejap lagi saya bagi Alright, thank you. Lupa tu. Okay. Okay. Any other questions?
Doktor, Ya. Afiq, Hmm. untuk yang one paragraph LR ni hantar Sabtu ni juga eh? Boleh ke Afiq? Uh, Minggu ni gaya lagi lah. Tak sempat aku. Okay, you have to submit your mind map dulu. okay, Nanti minggu depan you submit that one. Nanti saya buat yang baru lah. Tu. alright. Sebab the following week tu you nak kena hantar method pula. Kali ni dah macam dah masuk halfway semester ni kan. Dah macam benda pula dah. Nak kena cepat sikit. Sebab saya nak lepas habis method, next week kita buat methodology and then you buat tutorial. The following week tu saya nak buat presentation again on the whole apa yang you dah buat tu. Kalau boleh saya nak supervisor ada to comment on what you have done. Then sekarang ni minggu 7 kan? Now is week 7, week 8. So week 9 kita start presentation on, sebab saya takut awak punya problem statement dengan objektif tu tak betul. Okay. Then week 9, week 10, week 11 kita buat presentation. So starting week 12 tu kita buat presentation, formal presentation with the examiner. Week 12, 13, 14. You pun itu adalah assessment. Lepas tu habislah kelas proposal. Take note yang tu. Take note tu masa berlalu dengan cepatnya. Sebab saya tak akan buat maksudnya you defend proposal, your final presentation tu on lepas habis 14 weeks tau. Within the 14 weeks. During the study week tu saya tak available sampai exam. Saya kena siapkan awak punya cepat. Okay, examiner akan baca lambat tapi tak apa. Just presentation. So you need to bear in mind that you have to work faster lah. Okay, kena cepat sikit kerja. Sebab nanti Doktor boleh tak ulang tadi week berapa tah yang kita kena present dengan kita punya supervisor? kan, sekejap. Sekejap. Komputer saya ni bila tak boleh. Okay. Kat Webex ni. Okay. Kena tunjuk kat awak sekejap Saya buka Microsoft Word lah. Aduh. Boleh komputer saya ni kalau kena tutup baru dia boleh. Sekejap. Okay. Sekarang ni nampak tak skrin? Nampak tak? Nampak skrin saya? Saya share? Nampak. Ya, dia tengah loading je. Nampak? Microsoft Word kan? Okay. Is table. Sekarang ni kita adalah dalam week 7. So week 7 you have to submit mind map kan? Okay. So week 8 kita akan belajar metodologi. Then you kena submit writing LR plus references. Okay. Week 9 buat presentation, progress, presentation. Ini ada markah kat sini progress presentation ni apa dia? Saya nak tengok all the proposal content. Lama ni tapi cubalah tengok macam mana.
Apa dia kat sini? Yang paling penting is problem. Objective. Scope. Significant. And then LR juga math. Okay. Ini kita akan buat week 10 sampai 11. Tiga ni. Okay. So week 12 your final ataupun okay, kat sini kena submit proposal tau. Ada juga kat sini week 10. Apa lah. Bila you dah hantar progress ni, you dah kena hantar lagi satu chapter ni. Okay. Dekat week 10. Submit. Sudah bagi lah. Okay. Ini sama. Itu ni. Okay. Ini week 12, 13, 14. Okay, so progress presentation. Ada you punya SU. Ada lecturer. Okay. Dan kalau yang ini examiner. Okay. Kelas boleh? Boleh doktor? Faham Faham Punya doktor. habis dah semester. Sekejap je. Lepas tu nak buat FYP, lepas tu awak habis degree. Sekejap je masa berlalu. Alright. Any questions? Any questions? Ada apa-apa nak tanya? Okay. Doktor. Ya. Tadi at first Doktor cakap nak 30 reference kan. Tapi macam baik sangat kan. 10 je. Lepas tu 10. 10 tu maksudnya dekat mind map tu kan 10 juga lah kan. Dia kena ada lah. Yalah. Ustaz kena ada lah. Tapi kalau tak 10 termasuk dengan yang apa yang you tulis tu. Maksudnya dalam Semula-mula you buat writing. aha. Buat writing. Okay. Dalam writing you tu, you kena make sure ada reference. Kalau you ada dekat writing tu 3 reference. Lagi 7 tu you kena ada dekat LR, dekat mind map. Okay. Kalau 30 lagi pengsan awak kan. So at least kena ada 7. Macam mana nak ada 7? Sekurang-kurangnya ada 6 references dekat mind map. Sebab mind map dekat topik related works kena tengok different related works. At least 3 yang sama teknik, 3 yang different domain. Sudah ada 6 dah. Faham tak Afiq? So tak yang 3 and then domain and techniques apa? Betul?
Kena lain-lain lah. Same domain, different technique, same technique, different domain. Itu kena ada 3-3, at least 3. Banyak lagi bagus lah. Lepas tu semua content tu dalam boleh translate kepada writing lah kan? Betul. Alright, faham. Boleh. Thank you, Doktor. Lagi cantik lah you punya writing tu sebenarnya. Bila you ada banyak reference. Dah 30 ni macam mana nak buat kan? 30 tu sebenarnya saya nak suruh apa yang awak dah baca and apa yang awak dah state. Another way of doing literature review ni kena buat table. Saya tak ajar awak kan table kan? Ada tak? Table. Rasanya Tak ada Belum sebab lagi doktor. Tak ada. Table pun okey juga. Tapi table kena baca lah. Table kerja dia susah sikit lah. Daripada mind map tu, you throw idea je. Table. Ada tak table eh? Susah lah benda ni. Sekejap saya cari contoh table. Ada tak? Saya dia macam-macam cara sebenarnya nak buat literature review ni. Table. Table tak ada lah. LR table. Template. Okey, ni table awak macam ni pun boleh juga, bagus juga. Untuk for your reference lah, saya tak minta you hantar lah. Okay. You buat yang macam ni. So, literature review nombor 1, paper apa, author dengan tahun dia, apa objektif of that paper, method apa dia guna, data apa, what is the finding and the conclusion. Conclusion should be mungkin you boleh tulis recommendation ataupun future work kat sini ataupun limitation. Okay, kat sini bolehlah tengok paper kedua apa. Kat sini memang biasanya kalau saya suruh buat ni memang awak akan kena tulis dalam 30 reference lah dalam ni. Banyak sikitlah kerja. Tapi bagus. Bila you nak tulis balik, tenanglah. You refer je pada author mana-mana. This is the table of the... Nampak ke tak kelas? Nampak doktor? nampak. Nampak Okay. This is the table. Table ni memang require 30 references lah. And then your final proposal tu memang kena ada 30 reference. Kalau kurang mah kurang lah markah awak nanti kat reference tu. Reference that been cited in your writing lah. Jangan tu letak je reference tapi tak ada ni. Okay. Any questions? Ada tak nak tanya? Apa-apa lagi? Tak ada? Daripada saya tak ada. Okay, yang lain-lain? Tak ada doktor. Okay. Kalau tak ada, so you continue doing your work. Doktor, Ya. ingat tak hari Isnin hari tu kita ada buat meeting supervisor kan? Ya. Saya dengan Haikal kan sama topik kan? Okay. Petang ni saya akan jumpa dengan dia untuk ubah-ubahkan parameters kita. Untuk make sure ada difference lah between the two of us. Okay. Tu Saja nak update tu je lah. okay, ingatkan awak nak ajak saya meeting sekali. Tak. Petang Discuss ni. dulu lah Awak discuss dulu. Ah. Awak update saya apa-apa finding. Next meeting nanti kita akan make sure kita present both sides lah. So that nampak beza dia. Boleh. Okay, ada apa-apa lagi tak?
Kalau tak ada, you continue doing your work. Nanti saya bagi instruction on what you have to submit later dalam Google Classroom Right? Ya, mana pergi Alright, situ doktor. ni? Tak jumpa ya? Hakim dengan Hakim dengan Zul. Zul tak jawab call saya. Hakim pun tak dia ada ke tak ni. dia Saya tahu suruh dia kalau masuk lah. tak ada, dia tahu dah kalau Alif Faisal yang cari ni mesti sebenarnya lecturer dia yang cari. Tak apalah. Tak apalah. Kalau tak nak present tak apa. Kita nak presentation lain lah ni. Tak boleh kena move on. Lambat sangat. Tunggu. Okay, nanti kirim salam je kat kawan awak 2 orang tu Okay, saya Baik, rasa doktor. untuk hari ni. You continue doing your mind map, submit that one and then prepare your writing. For Alright, literature. doktor. Thank you, doktor. Alright. I think that's all. I see you next week on the lecture class. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Nanti saya Doktor. bagi attendance sekejap lagi. Alright. Okay, doktor. Waalaikumsalam, doktor. Salam, doktor. Okay, Assalamualaikum.